Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa kabar kamu orang yang mengikuti siaran DBKK TV Live Session. Untuk kali ini kita akan bercerita mengenai satu topik yang cukup dekat dengan masyarakat setempat, terutama di Bandaraya Kota Kinabalu. Kita akan cakap mengenai kebersihan. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat yang tinggal mungkin tak kira lah di kampung, di perumahan ataupun di rumah flat. Kebersihan adalah salah satu aspek utama yang kita inginkan sebab kita mau tinggal di tempat yang bersih, yang cantik, yang indah dan seterusnya akan menjadikan kita punya komuniti sekitar itu satu masyarakat yang sihat. Kenapa? Kadang-kadang kebersihan itu kita letakkan tanggungjawab kepada mereka-mereka seperti DBKK itu sendiri ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun mungkin petugas-petugas kebersihan. Tetapi kalau dinilai daripada satu sudut, kebersihan itu sebenarnya perlu bermula daripada diri kita sendiri di rumah. Jadi ataupun bagaimanakah kita ingin mencari nilai atau tanggungjawab dalam menjaga kebersihan? Hari ini kita akan bercakap mengenai kebersihan tanggungjawab bersama. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu klip ini yang disediakan khas untuk anda. Sama-sama kita saksikan dan kita akan kembali selepas ini. Baik, Assalamualaikum. Apa kabar kamu orang? Kita kembali lagi dalam DBKK TV Live Session yang mana hari ini kita akan cerita mengenai satu aspek yang paling utama dalam kita masih lagi mengharungi pandemik lepas di endemik COVID-19 yang sering diwar-warkan adalah kebersihan. Jadi hari ini kita punya tajuk pula adalah kebersihan tanggungjawab bersama. Saya ingin menarik minat audiens juga yang mengikuti siaran DBK Live TV ini. Paling contoh yang paling mudah saya boleh bagi, kalau kita pergi makan di fast food, kedai-kedai makan fast food, ayam goreng ke burger ke sebagainya. Lepas kita makan di premis tersebut, bagaimana dengan bekas-bekas makanan kita? Atau kita akan biarkan saja di atas meja, ataupun kita dengan kesedaran yang tinggi, kita akan ambil bekas-bekas makanan kita dan letakkan di tong sampah yang sudah disediakan. Jadi itu antara aspek ataupun isu yang akan kita bincangkan untuk hari ini, kebersihan tanggungjawab bersama dengan panel yang kita datangkan khas dalam sesi kali ini, iaitu yang berusaha Dr. Nordin Sakir yang merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS yang sedang berada dalam talian bersama kita. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, Ben. Alhamdulillah sihat juga. Doktor. Jadi hari ini kita Doktor akan bercerita mengenai topik yang orang bilang kadang-kadang memang dalam kehidupan seharian kita kan Doktor, tapi orang ambil mudah, kan Doktor? Ya, betul. Jadi untuk kali ini Doktor kita ingin
memberikan kesedaran kepada mereka yang mengikuti siaran kita hari ini. Dan saya yakin doktor, setiap daripada kita, saya sendiri pun menginginkan persekitaran yang bersih, yang indah, yang cantik. Tapi juga doktor, dalam segelintir masyarakat kita ini masih tidak peka dengan peranan masing-masing dalam menjalankan tanggungjawab mereka menjaga persekitaran yang bersih dan indah. Jadi untuk doktor sendiri, setujukah doktor kalau dikatakan antara tabiat buruk manusia itu adalah merupakan antara faktor menjadikan persekitaran mereka, dan dalam konteks ini bandaraya Kota Kinabalu itu tidak cantik, tidak bersih. Bagaimana doktor? Okey, sebelum saya respon apa yang Saudara Swin sebut tadi, saya rasa mungkin saya cuba bawa kepada penonton semua kepada dua situasi. Situasi. Orang kata bahawa sampah ni daripada kebersihannya asalnya daripada sampah, banyak daripada sampah kan. Jadi sampah ni berpunca daripada kerja buat manusia kan. Jadi untuk respon soalan itu, saya lihat kita kena lihat begini, dua perbandingan tempat, satu kawasan yang ramai penduduk, satu kawasan yang tidak ramai penduduk. Secara teorinya, kawasan yang ramai penduduk ni memang banyak sampah sebab kegunaan harian kan. Jadi sepatutnya kawasan-kawasan ni memang akan mudah untuk dikotori dengan penghasilan sampah individu di rumah berbanding dengan kawasan-kawasan yang tidak padat. Kawasan yang tidak padat ini memang akan kurang sampah secara teorinya. Tapi tidak begitu kalau kita pergi lapangan. Kalau kita pergi lapangan, ada kes-kes kawasan yang padat penduduk ini lagi bersih berbanding dengan kawasan-kawasan yang tidak padat penduduk. Kenapa begini? Ini balik kepada apa yang dipersoalkan tadi, yaitu tabiat buruk. Kenapa tabiat buruk ini wujud? Ialah ini berkaitan dengan mungkin sistem pendidikan, sistem sama ada informal ataupun tidak formal itu. Ya, saya ambil contoh beginilah. Saya ambil contoh. Berdasarkan kerja lapangan kami, ini mungkin di luar sikit daripada ekosistem bandaraya Kota Kinabalu, tapi berkaitan dengan kebersihan. Sebab bidang saya ini berkaitan dengan sungai. Saya suka tengok sungai itu bersih, kan, indah, cantik, kan. Jadi bila kita pergi, sebagai contoh kami buat kajian tentang penempatan di atas air. Jadi saya cuba bandingkan penempatan di atas air ni di Sim-Sim Sandakan, di Brunei. Di Brunei, termasuk juga di tempat kita yang paling dekat nih, dekat macam dalam background saya tu kan, di Muara Sungai Likas. Kami pergi Sim-Sim di kawasan perkampungan Cina atas air, dan begitu juga kawasan Melayu di Brunei. Kita lihat sepatutnya senang kan sejak orang buang sampah di sungai, di laut itu kan, tetapi kita tengok di situ sangat bersih. Tapi bila kita pergi ke muara sungai di Likas ini kan, kalau kita tengok sebelah kanan itu Sungai Likas, Sungai Inanam dan Sungai Darau kan. Kalau kita pergi pagi-pagi jogging di sana kan, kita akan dihidangkan dengan hamparan-hamparan sampah. Jadi dia mencuit sikit kita punya perasaan kan. Kalau kita datang situ untuk tenang, rasa apa orang kata kita mau cari nilai estetika di situ kan. Tapi bila dengan hadirnya sampah, kita rasa macam terganggu sedikit jiwa kita. Jadi kenapa ini berlaku? Sebab sifat buruk ni, tabiat buruk manusia yang membuang sampah. Kalau kita tengok tadi, mungkin di kampung Brunei, kampung atas air di Brunei itu, mungkin sistem pendidikan kebersihan alam sekitar sudah berjalan dengan lama berbanding dengan yang berlaku di sekitar kita ni. Sebab mungkin di tempat kita ni ada kawasan-kawasan setinggan. Di BKK pun sebut pada tahun 2016, setinggan ni antara puncak kekotoran di kawasan sekitar KK. Kenapa ni berlaku? Kita pergi kepada teori-teori tentang pendidikan alam sekitar kan. Maksudnya kalau kita kaji tentang celik alam sekitar ni ada 3 komponen yang kita kena lihat. Satu pengetahuan, satu sikap, satu tentang tingkah laku. Jadi tabiat buruk ni wujud sebab di bahagian tingkah laku itu kita masalah. Di komponen yang ketiga itu kita masalah. Kita tahu bahawa sampah tu buruk, kotor, kan, berpenyakit. Tapi bila sampai bahagian sikap, kita tidak sensitif tentang implikasi sampah kalau kita buang.
kan, buang. Macam Datuk Bung sebutlah baru-baru ni kan, mungkin meleset sikit Bung. Antara punca banjir baru-baru ni ialah sampah, kan? Sampai banjir yang berlaku di Penampang, di Kota Kinabalu ni, sebab longgokkan sampah yang dialirkan dalam alur-alur sungai, menyebabkan dia tersekat dan berlakunya banjir. Banjir itu merosakkan banyak benda di Kota Kinabalu. Berbalik kepada sikap manusia ni, jadi bila sikap itu tidak sensitif kepada alam sekitar, maka dia punya natijah, maksudnya sikap itu akan melahirkan kepada perilaku kita lah. Dan perilaku itu, maka kita akan buang sampah di merata-rata. Sebab apa? Sebab kita tidak sensitif, kita tidak cinta kepada alam sekitar. Ini selaras dengan yang kalau kita baca Quran lah. Kerosakan ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Saya rasa itu. Jadi saya bersetuju dengan apa yang dikemukakan oleh Saudara Raswin, bahwa tabiat buruk inilah yang menyebabkan kita punya persekitaran bandar tidak sehat, kotor, dan tidak cantik. Itu dia antara penjelasan ringkas dan setuju juga dengan ungkapan itu. Tapi doktor tadi menarik juga perhatian saya apabila doktor mengatakan bahawa penempatan di atas air itu sendiri, mereka mengamalkan satu orang kata nilai kebersihan ataupun kesedaran menjaga alam sekitar itu dengan tahap yang tinggi. Sampaikan mereka menjaga kebersihan di persekitaran mereka, di kediaman mereka dengan begitu cantik dan bersih. Bermakna ada perbezaan di situ dengan masyarakat yang ada di bandar. Kenapa? Kalau kita lihat juga dokter, di bandar itu sendiri ataupun penempatannya peringkat urbanisasi itu, mereka menganggap bahawa kita di bandar ni ada pihak berkuasa tempatan. Kita ada di BKK contohnya, BKK ini. Jadi mereka meletakkan tanggungjawab itu, mereka juga yang kasih cantik ini jalan, kasih cantik ini bunga, kasih ambil ini sampah. Jadi ini sikap kebergantungan kepada satu pihak sahaja tanpa memikirkan bahawa ini bukan kerja saya nih, ini kerja mereka nih. Kalau enggak, orang tak ada kerja. Jadi bagaimana dokter, pandangan dokter? Saling kebergantungan antara satu sama lain, kita bergantung kepada mereka, tapi dalam diri kita sendiri sebagai masyarakat perlu mengamalkan sikap bersih itu dari rumah sendiri, bukan sahaja terletak kepada tanggungjawab PBT. Jadi kalau di sini dokter, pandangan dokter bagaimana? Adakah kita perlu berharap saja dengan PBT ataupun kita sendiri kena memainkan peranan? Okey, Bin. Saya melihat begini, kalau dalam konteks pengurusan alam sekitar kan, dia ada satu term dikatakan sebagai ekosistem. Ekosistem ni himpunan sama ada benda itu hidup ataupun tidak hidup. Maksudnya semua komponen-komponen yang membina dalam konteks ekosistem bandar Kota Kinabalu ni, dia mesti saling melengkapi, saling kait-mengait antara satu sama lain. Saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi tidak boleh berdiri satu, ini bergantung terpisah dengan komponen yang lain. Dalam konteks ekosistem bandar Kota Kinabalu, bila dikaitkan dengan pengurusan kebersihan ini, terutamanya hubungan antara PBT, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu itu sendiri dengan masyarakat, apa yang kita kena lihat ialah ramai orang macam yang Saudara Rasmin sebut tadilah, menganggap bahawa kerja membersih ini di BKK saja. Saya rasa ini satu persepsi yang silap. Sebab apa saya katakan silap, kita kena lihat di BKK ini adalah peringkat akhir, komponen pembersih yang terakhir. Bila semua sampah-sampah itu telah digunakan, baru dapat dicapai oleh DBKK untuk dibersihkan. Cuma dalam konteks rantaian penghasilan sampah ini, kita kena tengok bila bermula daripada rantaian penghasil sampah. Di mana penghasil sampah? Penghasil sampah itu ialah individu di rumah. Jadi kalau kita boleh lihat, setiap individu, kalau lahir rasa cintanya kepada alam sekitar, kebersihan pada bandar, menjadi satu bandar yang boleh dihuni, mereka mesti menanamkan dalam jiwa mereka bahawa mereka mesti bersama-sama dengan DBKK. Tidak membiarkan DBKK bersendiri untuk membersihkan persekitaran itu. Sebab DBKK dari segi manpower ni dia tidak sebanyak jumlah penduduk yang ada di luar sana kan. Jadi apa yang kita kena buat ialah, saya melihat bahawa
struktur sosial masyarakat di setiap penempatan itu kena berperanan. Bagaimana mereka berperanan ialah di peringkat DBKK mungkin akan turun kepada masyarakat untuk memberi panduan saja, cara mengurus sampah, macam mana membersihkan, apa implikasi kalau kawasan-kawasan itu tidak bersih. Tetapi selebihnya, so DBKK akan datang mungkin sejam, 2-3 ataupun setengah hari. Tetapi seminggu tu takkan DBKK mau turun sepanjang minggu kan. Jadi maksudnya mesti ketua kampung ataupun ketua agama di situ kena berperanan, ambil alih peranan bersama dengan DBKK. Jadi di situ apa yang kita kena lihat ialah sampah yang lahir daripada isi rumah ni, iaitu sama ada kita mau recycle, reuse, atau baru benda-benda yang tidak boleh recycle, reuse tu baru kita buang dalam tong sampah yang boleh diambil oleh DBKK. Jadi dalam konteks ini Tuan dan penonton-penonton semua, hidup kita ni saling perlu memerlukan. Saya ambil contoh beginilah. Ada satu contoh kes yang cukup bagus ni di Kota Kinabalu. Namanya Taman Sepanggar. Taman Sepanggar ni pernah memenangi anugerah kebersamaan, kerjasama dan kebersihan. Apa yang mereka lakukan ialah di taman itu saya tengok ada satu wakil daripada DBKK yang tinggal, dan wakil DBKK itu berperanan. Maksudnya mereka tu bukan combi. Combi ini ialah satu badan yang cuba menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, elakkan penyakit kan. Jadi setiap minggu jawatan kuasanya akan bergerak. Setiap awal pagi, setiap minggu akan pergi ke lorong-lorong setiap jalan di taman itu, akan kutip sampah, bawa plastik hitam, kutip sampah daripada hujung taman sampai ke jalan raya. Dan kita lihat pada masa itu kita tengok Taman Sepanggar amat bersih. Jadi mereka tidak bergantung kepada DBKK untuk datang, tapi masyarakat itu sendiri yang membersihkan. Parit-parit di belakang rumahku tidak perlu tunggu DBKK untuk bersihkan parit, tetapi masyarakat itu sendiri yang berperanan untuk membersihkan persekitaran rumah mereka. Ya, kita saling memerlukan antara satu sama lain, dan menarik juga tadi doktor mengatakan bahawa semuanya berpunca dari rumah, apa yang menghasilkan sampah itu sendiri. Sekarang sudah tahun 2021 doktor, menjelang nanti dah lama lagi 2022. Kita pun sudah banyak program-program yang kita laksanakan, baik daripada peringkat di bahagian kerajaan, PBT dan seterusnya, di peringkat komuniti itu sendiri. Sedangkan doktor tadi pun ada juga menyebut 3R, reduce, recycle, reuse, recycle. Itu pun kita sudah laksanakan. Tetapi doktor, masih ada juga, kalau saya boleh katakan, kurang berkesan. Bukan tidak berjaya, tapi mungkin program-program sedemikian kurang berkesan sampai kepada peringkat komuniti. Sebab kalau kita mau banding doktor, ada saya baca artikel, kalau di setengah negara yang lebih maju, modern, contohnya New Zealand itu sendiri, pergi ke bandar ataupun pergi membeli belah di supermarket berkaki ayam. Jadi bermakna tahap kebersihan di situ tu sangat tinggi. Dan juga saya boleh katakan masyarakat minda kelas pertama. Jadi di KK ini sendiri, kita tak payah pergi jauh, di KK itu sendiri, doktor. Bagaimana doktor melihat apakah yang perlu kita lakukan lagi supaya kita dapat mencapai masyarakat minda kelas pertama dalam menjaga ataupun mempunyai nilai etika yang mencintai alam sekitar, kebersihan dan juga keindahan di sekitar Kota Kinabalu ini, doktor. Okey, saya lihat begini. Semua orang inginkan keindahan kan, kebersihan, kecantikan. Jadi dalam konteks macam saudara Rasmin sebut ialah banyak sudah kita lakukan, terutama khususnya di BKK banyak sudah lakukan benda-benda. Tetapi sampah masih banyak juga yang kita nampak. Ya. Contohnya macam kita pergi pantai Tanjung Lipat lah kan, masih juga banyak sampah. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini ialah, satu ialah seperti yang tadi lah kita katakan, kesedaran tu kena berterusan. Kesedaran. Maksudnya ilmu tentang pengurusan sampah tu kena sentiasa diperkasakan. Jadi bukan saja oleh DBKK tetapi semua agensi. Contohnya NGO kena masuk. Macam kami di peringkat universiti ni kena masuk. Kami ada satu program di universiti namanya Sulang.
Sulam ini satu program ialah kita libatkan masyarakat dalam penilaian kita punya kursus ini. Macam saya punya kursus ini saya jadikan Sungai Likas ini sebagai tempat pilot project untuk memastikan Sungai Likas Inanam ini dalam keadaan bersih. Fokusnya pada sampah juga nanti, ya. Jadi apa yang kita kena buat? Saya pikir begini, di samping kita perkasakan ciri alam sekitar, yaitu pengetahuan, sikap dan tingkah laku itu, sudah sampai juga masanya ialah masyarakat di dalam komuniti itu kena dihidupkan kembali. Maksudnya macam mana? Ialah orang kampung kata tu jaga tepi kain orang. Ya, jaga tepi kain orang. Maksudnya jaga tepi kain orang ini bukan benda yang untuk tujuan yang buruk, tetapi dalam sistem sosial dalam suatu masyarakat ini kena berfungsi untuk saling nasihat, kena tegur, kena ajar, kena bimbing bila mereka melakukan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan kekotoran ataupun buang sampah. Sebab kalau kita mengharapkan orang luar yang tegur, orang kampung akan marah. So dia tidak kenal kan? Jadi sistem masyarakat itu kena diperkasakan. Dan jaga tepi kain orang ini kita kena lihat dalam perspektif yang positif, bukan dalam perspektif yang negatif. Jadi bila sistem sosial ini berfungsi, maksudnya kita tunjuk bagaimana mengurus sampah, kita nasihat, kita ajar, kita bimbing, saya rasa sampai yang kita dapat, yang dikutip oleh DBKK di kawasan perumahan ini kita dapat kurangkan, terutamanya kalau kita laksanakan macam reuse, recycle semua itu kan. Jadi di samping itu ada bantuan-bantuan daripada NGO luar masuk ke kampung kita memberi kesedaran tentang peri pentingnya menjaga alam sekitar secara bersama. Jangan bergantung meletakkan tanggungjawab ini kepada DBKK saja. DBKK sebagai pengurus, tetapi tanggungjawab ini mesti dipikul secara bersama oleh masyarakat dari peringkat individu, keluarga, seterusnya kepada label masyarakat kampung itu sendiri. Saya lihat begitu. Saya setuju juga itu dokter, sebab kalau kita bandingkan zaman itu sendiri dokter, kalau dulu di peringkat sekolah itu sendiri, kanak-kanak ataupun murid-murid sekolah rendah ditanamkan sifat menjaga kebersihan dengan program-program gotong royong. Ya. Begitu juga kalau dulu kita sebelum ada taman-taman perumahan di kampung-kampung itu sendiri, program-program aktiviti gotong royong. Sebab kita memikirkan kalau kita tidak kasih bersih, implikasinya ataupun kesan yang negatif nanti adalah kesihatan. Datanglah penyakit ini, kalau ada bencana alam, mungkin kita akan lebih teruk keadaannya, lebih kritikal dengan tumpukan sampah di longkang atau dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang masih belum lagi kita dapat menerapkan ciri-ciri sedemikian dalam masyarakat moden yang serba canggih ketika ini, mungkin terlampau manja. Oh, ada DBKK biar DBKK buat, ada PBT biar PBT buat, ada cleaner biar cleaner buat. Jadi itu mungkin antara salah satu sifat yang menjadi penghalang kepada kita untuk mencapai masyarakat minda kelas pertama untuk menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu itu sendiri sebagai satu bandaraya yang cantik dan bersih. Akhir sekali dokter, secara pribadi dalam konteks kebersihan tanggungjawab kita bersama, apakah saranan dan nasihat dokter kepada mereka yang mengikuti siaran kali ini, dokter? Saya melihat begini, Bandaraya Kota Kinabalu ini cantik. Ya, kawan-kawan saya puji daripada Semenanjung, daripada mana-mana kan, cantik. Jadi bila dia cantik, kita kena jaga bersama. Saya berfikir begini, bila kita baca satu konsep dikatakan sebagai bandar berdaya huni, bagaimana apa yang kita fikirkan, Mbak? Suatu bandar yang boleh dihuni ini. Kalau kita baca-baca, bandar yang boleh dihuni ini ialah dia sediakan ruang yang baik untuk semua masyarakat dari segi teknologi, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi rekreasi, kita hidup dalam keadaan tenang, harmoni dan semuanya. Jadi inilah impian bandar yang kita mau di abad akan datang dan sekarang ini. Jadi salah satu elemen yang wujud di situ dalam konteks bila kita bincang tentang bandar berdaya huni, yaitu berkaitan dengan kita tidak stres. Ada rekreasi, cantik, indah. Jadi ini berkaitan dengan kebersihan. Jadi harapan saya ialah, yang pertamanya kita balik pada persoalan yang pertama tadi. Sikap.
harapan kita ialah semua penonton yang dengar pada hari ini, dan mungkin boleh disampaikan kepada jiran-jiran yang tidak dengar, berkaitan dengan setiap individu ini kena berperanan untuk memastikan jiran-jiran yang ada itu untuk sentiasa cinta kepada alam sekitar, sayang kepada alam sekitar, sensitif kalau alam sekitar kita dirosakkan. Alam sekitar kita nih sekarang nih, kalau mereka boleh bercakap, boleh menangis bahkan, sebab rosaknya alam sekitar disebabkan oleh kerja-kerja kita nih. Jadi untuk itu pastikan, harapan saya ialah jadikan bandaraya kita ini bandaraya yang tenang, pelancong datang pun maksudnya kalau mereka datang hari ini, esok mau datang lagi, begitu. Disebabkan oleh kebersihan yang wujud. Saya dulu datang ke KK ini 2002. Masa itu saya tengok KK ini kotor sikit. Tapi bila kita lancarkan kempen kutu sampah tu kan, saya bulan melihat bahwa KK ini satu bandar yang cantik. Dan kawan-kawan saya pun puji dengan tahap kebersihan. Tambah lagi kita menghadap Gunung Kinabalu, menghadap Laut Cina Selatan. Jadi harapan saya ialah kita perkasakan sikap itu. Ya, mesti sensitif terhadap kekotoran alam sekitar. Jangan buang sampah kemana-mana. Yang keduanya ialah kita kena perkasakan semangat kebersamaan. Sama ada di peringkat masyarakat itu ataupun masyarakat itu bersama dengan PBT, bersama-sama untuk menjaga kebersihan. Yang paling penting dalam mengurus alam sekitar ini, kalau semua tidak jalan, saya telah berjumpa satu profesor daripada Universiti Gadjah Mada di Indonesia. Dia bilang dia kaji banyak benda berkaitan dengan pengurusan alam sekitar. Tetapi dia katakan satu saja jalan keluar untuk memastikan alam sekitar sentiasa kekal dalam bersih ialah kita kena kembali kepada Tuhan, dia kata. Dia sebut kita kena kembali kepada Tuhan. So itu dalam Islam kalau kita lihat, bersih ini dikaitkan dengan iman. Kan? Bersih ini dikaitkan dengan iman. Jadi saya mencadangkan supaya harapan saya masyarakat di luar sana mesti prihatin dengan persekitaran, pastikan sampah yang kita ada, yang kita jana daripada bermula daripada rumah itu kita urus sendiri. Ya, tidak guna kita banyak tong sampah tapi kalau kita tidak mampu urus diri kita punya sikap. So ada tempat yang tong sampah tidak banyak tapi persekitaran habitat dia, persekitaran bandar dia bersih. Sebab nilai diri dia tu sudah semakin macam kita katakan berminda kelas pertama. Tanggung jawab dia sangat tinggi untuk bersama-sama menjadikan Bandar Kota Kinabalu dalam keadaan yang boleh dihuni, pelancong datang sini macam mau tinggal untuk selama-lamanya. Sebab kita tahu bahwa Kota Kinabalu adalah tempat pencen yang paling bagus di dunia. Itu saja. Baik, terima kasih doktor. Dan dalam kita sedang mengharungi COVID-19 ini juga, aspek kebersihan itu masih lagi diutamakan. Cuci tangan, pakai pelitup muka dan sebagainya, dan itu saya rasa merupakan antara budaya yang dari dulu lagi, dari generasi ke generasi, dan kita kembali kepada seperti yang doktor katakan, kembali kepada fitrah. Maknanya harus menjaga kebersihan itu bermula dari diri kita sendiri di rumah, mengurus sampah. Saya setuju dengan dokter tadi, ada setengah tempat itu tidak ada banyak disediakan tong sampah, tapi keadaan persekitaran di situ bersih dan indah. Sebab saya rasa itu adalah perspektif ataupun minda mereka yang menjaga kebersihan di kawasan itu mempunyai nilai yang cukup tinggi. Jadi kita harapkan masyarakat, orang-orang KK boleh terus memantapkan lagi minda mereka bermula dari rumah untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Yang paling utama adalah mengurus. Ini tidak, kadang-kadang dokter tidak nampak tong sampah, buang siapa mana-mana. Itulah yang kita perlu hapuskan tabiat buruk masyarakat yang berada yang menghuni Bandaraya Kota Kinabalu. Baik, terima kasih Dr. Nordin Sake yang sudi meluangkan masa bersama dengan DBKK TV Live Station yang membincangkan topik kita bersama kebersihan tanggung jawab bersama hari ini. Dan InsyaAllah doktor, kalau ada lagi masa yang akan datang, kita akan bersama-sama lagi membincangkan topik-topik lain mengenai kesedaran alam sekitar dan sebagainya. Dan saya sekali lagi bagi pihak DBKK mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor. Sama-sama.
Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Baik, terima kasih doktor. Oke, terima kasih semua. Win, Rol, atas jemputan. Baik, terima kasih kepada anda yang mengikuti siaran sejak awal tadi di BKK TV Live Station, dan sebentar tadi kita bersama dengan panel jemputan kita bercerita mengenai kebersihan tanggungjawab bersama, dan diharapkan anda dapat memanfaatkan lebih kurang 30 minit ini dalam kita mencari di manakah yang kita boleh terapkan dalam diri kita sendiri atau membudayakan diri kita sendiri dalam amalan menjaga kebersihan. Semuanya bermula dari diri kita sendiri. Di rumah, macam mana kita urus sampah, macam mana kita buang sampah, mestilah di dalam tong sampah. Jangan buang sampah merata-rata, dan pastikan persekitaran diri kita, persekitaran rumah kita, persekitaran bandaraya Kota Kinabalu itu sentiasa bersih dan indah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam DBKK TV Live Session. Teruskan bersama kami, dan terus kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum, bye-bye.